Budak-budak gym yang kurus betul. Turun berapa kg Jo? Buat kalau boleh tahu Jo. Turun berapa kg? Tak tahu bang. Rumah saya tak ada. Jo tak main turun-turun ni, dia main naik je. Zaman dah itu. Oh, tak ada pemberat tak ada serius rumah tak ada pemberat Saya cuma tahu buat lepas tu dah perlu tu je. Betul. Alright. Okay. Itu cerita sampingan. Kita tak nak tepi. Kita akan tengok surah Al-Kahfi muka surat 293. Alright. So kalau siapa yang tak ada, okay, abang boleh tayangkan kat korang. Tapi harapnya korang ada lah kot InsyaAllah. Okay, 293 muka surat 293. Tunjuk kat depan. 293. Alright. Semua nampak kat depan insyaAllah. So first thing yang kita akan buat dalam YQC biasanya kita akan tilawah sama-sama lah. Tapi sebabkan kita ramai, kita akan baca secara bergilir-gilir. Seorang ambil satu ayat. Alright, seorang ambil satu ayat. So abang akan start dulu. Kemudian nanti abang sebut nama siapa-siapa tu, just sambung je ayat tu. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Jo, silakan Jo. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Aras. Makithina fihi abada. Aduh, pendek je Aras punya. Siapa? Silakan Luqman kalau boleh buka ayat yang keempat. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Allah. Ali Farhan, Masya Allah. Terlepas tengok ni. Ada Ali boleh buka nak bacakan ayat yang kelima. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Alright. Hanif, silakan. فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ali Smithy. Dua Ali Smithy. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Allah. إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Masya Allah. Amir ada ke? Tak tahu Amir ada. Lepas tadi aja. Oh, ada. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Syafiq boleh habiskan ayat 10 kalau ada. Kalau nak baca ayat 10. Syafiq? Kita baca sama-sama ayat yang ke-10. Am hasibta an إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Alright. Terima kasih atas bacaan setiap seorang. So jom kita tengok next step adalah untuk kita lihat pula terjemahan kepada ayat yang kita bacakan. Alright. So mungkin ada orang yang pernah buat, ada yang tak pernah baca terjemahan. So this is the time. Inilah masanya untuk kita tengok terjemahan. Apa message di sebalik surah Al-Kahfi yang kita baca tadi, ayat 1 sehingga 10. Kita boleh belajar lah basically. Alright.
cuba lihat dalam perspektif inilah. Korang tahu antara fadilat bila mana, apakah fadilat bila mana kita baca surah Al-Kahfi ni? Apakah fadilat yang sentiasa diberitahu kepada kita orang baca surah Kahfi ni? Hindari daripada fitnah Dajjal. Wow, mana? Thank you Ustaz Joe. Ustaz Joe. Betul, itu antara salah satu fadilat yang Nabi SAW anjurkan untuk kita baca suratul Kahfi pada setiap kali hari Jumaat. Tapi bila mana kita tengok surah Al-Kahfi, tak ada pun cerita berkaitan dengan Dajjal pun. So apa message dia? Apa kaitan surah Al-Kahfi dengan kita dapat terlepas daripada fitnah Dajjal ni? Cuba kita tengok, kita ambil masa sekejap. Masing-masing dan abang bagi masa 3 minit kot, 3 minit. Cuba korang tengok terjemahan secara sendiri-sendiri. Cuba hayati apa yang Allah nak cuba sampaikan. Dan kita sama-sama nanti kongsilah apa yang kita boleh belajar sama-sama. Alright? So 3 minit mula sekarang. Macam apa? Macam exam pula. Baca dengan hati yang terbuka, baca dengan keadaan kita sedang mencari petunjuk. Baca dalam keadaan aku ada masalah, ya Allah, tunjukkan aku jalan keluar, jalan pulang. Jalan pulang daripada masalah yang kita sedang hadapi. Bismillah. Jumpa lagi. Alright, terima kasih. Balik tu. Barakallahu fiik. Sempat lah, jangan sambat jangan lagi. Sempat lah. Tak apa. Next time. Alright, rasanya dah lebih 3 minit. Abang pula jadi macam, oi, seronok yang baca-baca. Alright. Itulah surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Yang ada hadis kata ayat 1 sampai 10 terelak daripada fitnah Dajjal. Ada kata ayat 10 akhir, ada kata 10 awal, ada kata satu surah. So kita ambil lah sekadar apa yang kita mampu dengan vision ataupun kita nak usahakan untuk habiskan satu surah Al-Kahfi setiap kali Jumaat untuk kita dapat ganjaran tu. Alright. Bear in mind guys, bahawa bila Nabi SAW pesan kepada kita, barang siapa yang baca suratul Kahfi pada setiap hari Jumaat, dia terhindar pada fitnah Dajjal. Bukanlah bererti kita baca, in the end kita dah terlepas dari fitnah Dajjal. Ataupun abang lah dulu sebelum join YQC ni, abang selalu ingat yang maksud daripada hadis Nabi ni, kalau Dajjal ada depan mata kita pun bawa keluarlah Al-Quran, buka buku surat 293, Dajjal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi, kita pun baca surah tu. Dan kita mungkin akan abang terfikir time tu Dajjal akan terbakar ke, dia lari dan sebagainya. Tapi bukanlah macam tu dia punya kefahaman. Kefahamannya adalah untuk kita nak elak daripada fitnah Dajjal. Siapa yang taksub sangat, bukanlah taksub, selalu suka tengok Illuminati punya konspirasi video lah, suka macam tajuk dengan bagaimana hebatnya Illuminati, hebatnya Dajjal sedang merancang. Daripada kita dapat merasakan wah hebatnya Dajjal punya perancangan tu, apa kata kita tengok Al-Quran, kita lihat surah Al-Kahfi ni, apa persiapan kita yang Allah nak kita siapkan dalam diri kita bila mana kita tengok surah Al-Kahfi, ataupun bila mana kita berhadapan dengan fitnah Dajjal. Ingat, dia baru fitnah Dajjal, bukan Dajjal tu sendiri tau. So kita sekarang pun sedang menghadapi fitnah Dajjal tu.
So apa bekalan kita? Macam mana kita nak selamat? Macam mana kita nak pastikan kita ni bukan di antara orang-orang yang mengikuti Dajjal, tapi kita nak ikut jalan yang kebaikan. Ingat, salah satu fitnah Dajjal yang besar yang sebenarnya dah berlaku pun sekarang adalah apabila yang baik itu dipandang sebagai satu benda yang hina, yang buruk, yang tak best, yang bosan, dan benda yang buruk itu, benda yang maksiat itu dikelihatan sebagai satu perkara yang baik. Orang yang trend, orang yang influencer, orang yang akan dapat insta famous, orang yang akan dipandang. So ini salah satu fitnah yang sedang kita hadapi dalam dunia kita lah, kan. So apa persiapan kita? Apa yang kita kena buat? Alright. So jom kita sama-sama tengok. Dan mungkin sebelum nak pergi lebih jauh, mungkin ada yang antara korang yang nak share dululah apa yang korang dapat daripada ayat ni. Silakan, ada ke? Ayat 10. Silakan, Haras. Masya Allah. Sorry ada the translation English. Tapi ayat 10 mention when the youth retreated to the cave and Oh, dia guna youth Youth yes. Wow, okay. Menarik. When the youth retreated to the cave and said, Our Lord, grant us from yourself mercy and prepare for us from our affair right guidance. So dia minta apa tu dia minta Allah guidance. Sampai tu lari time dia lari masuk dalam cave. Retreat tu kiranya macam keluar daripada kelompok orang ramai lah kan? Kalau ikut bahasa Arab, maksudnya awa ni maksud dia berlindung. Dia bukanlah dia lari, dia berlindung. Retreat macam fugitive lah. Betulkan abang kalau salah Ustaz Amir, Ustaz Hanif, Ustaz Jo. Awa ni maksud dia adalah dia berlindung, awa. Alright. So Haras nak share sikit apa yang best pasal ayat tu. Kenapa pilih ayat tu? Yang best. Sebab dia berkaitan dengan dia terus link ke ayat 110. 110? Ya, pening. Bukan. Okay. Satu-satu. Oh, okay. Pening ya. Okay. So, abang sambung lah. Abang sambung. Okay. Antara sebab lah juga kalau korang nak tahu kenapa dinamakan YQC, Youth Quranic Circle, adalah sebabkan message daripada surah Al-Kahfi ni. Idh awal fityah. Dan ketika satu kumpulan pemuda yang mencari perlindungan di dalam gua. Kalau korang nak tengok Quran, dalam Quran ni contoh idola contoh ikon ataupun standard bila mana cerita berkaitan dengan pemuda ni, Allah nak kita lihat Ashabul Kahfi. Standard untuk kita nak jadi pemuda seperti siapa dalam kehidupan kita sekarang? Kita nak jadi macam Insta famous ini dan ini ke? Kita nak jadi orang seperti sekian dan sekian ke? Tak tahulah siapa idola kita, ataupun orang yang kalau aku dah capai umur remaja 20 ke 21, 23, aku nak jadi macam dia. Macam tu. Tapi Al-Quran, Allah SWT nak kita lihat usia remaja kita kena jejaki ataupun ikuti standard ialah seperti mana Ashabul Kahfi. Bukan orang lain. Bukan manusia yang masih lagi hidup. Tapi orang yang dah berlalu dan dah tentu dah kan apa dia punya kesudahan. Alright. So inilah nama dia youth. Kita semua masih lagi youth. Quranik. Oh alamak, Rahman dah masuk. Quranik, kenapa Quranik? Sebab in the end kita kena balik pada Quran. Kita kena balik kepada Quran. Kita nak hubungkan diri kita melihat bagaimana besarnya Quran ni dalam nak address isu-isu semasa kita lah. Abang akan bagi contoh nanti. Dan circle. Inilah circle kita. Inilah tempat berlindungan kita. Inilah gua kita daripada kita nak terjerumus lah daripada perkara-perkara yang mungkin melalaikan kita. Especially kita dekat rumah sekarang. Alright. So welcome to YQC. Dan harapnya ada benda lah yang apa yang korang cari tu korang dapat lah kot, insyaAllah. Alright. Abang kena teruskan kepada poin abang sebab lepas ni ada urusan lain. Cuma abang sangat tertarik pagi tadi ada orang share dengan abang, seorang kaunselor, dia cerita lah dia menerima banyak sangat aduan berkaitan dengan orang yang sedang depressed,
orang yang tengah sedih, orang yang dah rasa nak putus asa. Dan pagi tadi dia cerita lah, orang tu di message kawan abang tu, dia kata dia nak bunuh diri, right? So benda ni pada tahap kaunselor dan yang orang yang mengadu ni pun adalah bayi-bayi kita. Bayi-bayi kita boleh tak? Nak rasa muda juga bayi-bayi kita. Tak kena tak kena. Okay, fine. Adalah bayi-bayi korang. Okay, fine, ambil bayi-bayi korang. Dan benda ni kita kena open dan kita kena address isu ni, right? Kena address isu ni. Dan salah satu benda yang abang sangat menarik untuk kita semua fikirkan, kenapa hari ni banyak kes-kes depression zaman-zaman now ni, dan kenapa kes-kes depression ni macam jarang kita dengar waktu zaman-zaman mungkin 10 tahun lepas ataupun waktu zaman abang dekat korang punya fasa waktu sekolah menengah. Kenapa? Ada yang nak bagi masukan tak? Agak-agak mungkin korang ada experience tu ataupun korang ada member yang experience tu. Kenapa hari ni kes depression ni sangat banyak tapi dulu soalannya macam tak ada pun popular lah the term depression tu kan. Saya ada pandangan bang. Kawan saya memang kawan-kawan. Sebahagiannya dia memang jerumus dalam TikTok lah. So TikTok kan selalu kan dia akan ikut orang jugalah, dia akan post benda-benda yang macam heartbreaking semua kan. Macam if you ever break with somebody and something kan, something like that lah. Lepas tu benda tu diorang dah selalu sangat dah adapt kan. Dah sangat tengok ada macam nak cuba try semua, and nak ikutkan memang ramai je pun yang try couple semua, lepas tu lah break, lepas couple boleh break. So macam benda tu macam apa kau buat ni? So dari pandangan saya macam korang anggap emotion tu macam permainan. Wow, so related. Okay, so itulah yang saya tak berapa nak terjerumus dengan kawan-kawan saya. Alright, apa maksud Haras dengan memainkan emosi tadi? Macam menarik term tu. Maksudnya macam mana? Macam TikTok kan apa yang diorang follow kan, benda-benda yang sedih, orang yang heartbreaking semua. Dia macam dia nampak benda tu normal. Nampak benda tu a taste of life, something like that. Menarik. So bila benda macam tu memang dia macam tunjuk asal kau 17 tahun mesti kau cinta, kau apa masa kau heartbreak tu. Macam benda tu normal. Dia macam orang akan lalui. Ya, tapi dia tak lalui lah. Masya Allah. Ini Ashabul Kahfi yang kita nak. Tak. Mantap. Ini bukan ayat. Masya Allah. Rahman bukan mengorak gitu. Rahman. Hey, apa tu? Rahman. Okay, bye. Okay, back to the question. Saya pemuda kafi. Saya pemuda kafi. Tahniah. Tapi seriously, isu ni dia sekati dia claim. Itu yakinnya kamu kan. InsyaAllah. Moga-moga kita ditempatkan dalam syurga yang sama kan dengan Ashabul Kahfi kan. One day mungkin kita dalam syurga kita boleh tanya kan, apa cabaran yang korang hadapi kan. Dan one day bila mana kita masuk syurga bersama-sama Ashabul Kahfi, kita akan realise kan betapa dekatnya sebenarnya cabaran yang diorang hadapi dengan apa yang kita hadapi, dan tindakan yang kita buat tu sama dengan tindakan apa yang Ashabul Kahfi buat. Sebab itulah kita dimasukkan dalam syurga yang sama dengan Ashabul Kahfi tu kan. Anyhow, kita tak nak cerita pasal Ashabul Kahfi sangat pun. Nak cerita berkaitan dengan masalah yang korang sendiri ada tanya berkaitan dengan depression. Kenapa aku rasa sedih? Azri, kalau ada dalam group tu, dia tak join kat sini, tapi dia ada cerita lah, ada member di kelak sampai cala tangan, kelar tangan dia. Abang nak tanya satu soalan dulu Agot. Okay, berkaitan dengan depression. Okay, apa respon Allah? Soalan yang pertama, Nabi alami tak depression? Alami. Okay, yang semangat menjawab awal-awal tu, cuba bagi contoh. Mana satu ke? Amir lah. Contoh, maksudnya dalam kisah kehidupan Nabi kan, dekat mana, bahagian mana yang Amir nampak Nabi pernah depress tu? Waktu tahun kesedihan yang bapa saudara Nabi meninggal dengan isteri dia. Masya Allah.
So tahun kesedihan tu macam tahun depression lah macam tu lah. Boleh lah. Alright. Satu sisi pandang yang menarik. Tahun kesedihan. Okay. Yang lain macam mana? Nabi alami tak depression? Dan sekiranya ada, ya korang rasa, ya Nabi ada depression. Buktikan. Buktikan lalu. Bagi contoh dalam perjalanan kisah Nabi tu kan. Haras tadi cakap ada? Jawapan saya dengan Amir. Jawapan selamat. Jawapan saya sama dengan Amir. Cik. Alright. Yang lain? Ali Smithy je. Bawa keluar nama lah. Yang balik dari Taif tu bang. Bang, ni abang baca mesej. Oh ya ke? Ali ni dia mesej dekat ruang mesej. Oh sorry, masa balik dari Taif. Dekat mesej lah. Abang tak baca tadi. Sorry lah Beb. Marah pula. Saya tengok dia pergi komen di atas. Abang tak baca. Tak, sorry lah. Abang jenis orang cakap bukan baca. Okay, abang dah buka. Okay, thank you Ali. Masa balik Taif. Menarik juga tu kan sebab ada satu hadis yang Aisyah pernah tanya Nabi kan, ada tak masa yang lebih mengecewakan Nabi daripada perang Uhud? Nabi kata apa? Ada. Itu Taif tu sendiri kan. Dan Nabi ni memang time tu sedih lah. Mungkin Ali boleh cerita next sesi kisah Nabi dakwah di Taif. Tapi itu satu contoh yang baik. Abang kena terus kepada jawapan sebab kekurangan masa. Ayat yang ayat ke-6. Dalam ayat ke-6 ni Allah ada ceritakan perasaan Nabi SAW. Ya Allah kata fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kepada Ustaz Jo, Ustaz Rahman, Ustaz Hanif, Ustaz Amir dan Ustaz Ali Smitin. Masya Allah, semua ambil bahasa Arab. Bakhi' tu apa? Bakhi'a. Apa tu? Celaka. Kalau ikut terjemahan celaka. Alright? Kalau selain celaka, ada tak terjemahan korang yang tulis benda lain? Hina. Macam mana? Hina? Macam tu kot. Okay. Alright. Menarik. Thank you, Jo. Bakhik ni sebenarnya kalau korang buka kamus bahasa Arab macam ini, alfaz, kalau korang nampak yang tebal kat bawah ni, dia memberitahu bakhik ini adalah satu perasaan bila mana dia mencelakakan diri dengan cara dia rasa nak bunuh diri. Sampai ke tahap macam tu. Perasaan yang rasa literally ulama bahasa, ulama lughah berkata bakhik ni orang Arab biasa guna untuk menandakan nak bunuh diri. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Maka janganlah engkau mencelakakan dirimu. Mencelakakan tu dalam keadaan nak membunuh dirimu tu sendiri kan. Emotionally kan. Hanya kerana apa? Bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quran. Hari ni kita depressed, kita sedih mungkin sebab crush kita tak sudi untuk couple dengan kita, remaja hari ni. Hari ni kita depressed mungkin sebab kita ada masalah akademik. Hari ni mungkin kita depressed sebab kita tak dapat keputusan yang kita nak capai. Hari ni mungkin kita depressed sebab SPM bila lah nak habis. Mungkin macam tu lah depressed dia. Tapi nak katanya everybody has their own depressed. Tapi abang sangat-sangat suka apa yang Haras sebut tadi. Kenapa kita hari ni cepat trigger depression tu adalah sebabkan kita mengelilingi mata telinga kita dengan berita-berita yang sedih dan kita rasa aku tengah depressed ni, dan kita sendiri menerima hakikat. Orang psikologi macam Amir mungkin dia faham kot. Bagaimana kita sendiri minda kita dah mindset aku tengah depressed ni, dia akan induce ni apa kalau bahasa Melayu? Betul sikit, induce. Dia akan induce? Mendorong. Mendorong Mungkin kot. Betul. Dia akan mendorong kita untuk memang akan dapat depression tu. Itulah dia punya perbincangan abang dengan kaunselor pagi tadi. Sebenarnya dulu orang ada je depression, tapi tak banyak sebab orang tak biasa dengar benda tu dan orang sedih tapi diorang move on. Hari ni kita dapat depression, aku dah depressed, lepas tu kita dah hanyut, kita dah macam dah kita dah tenggelam, kita dah mula-mulalah nangis.
Betul. Buat video, lepas tu seolah-olahnya orang yang alami depression ni satu benda yang normal dan I care for you. Dia perlukan perhatian, dia nak perhatian. Orang dulu dapat depression, okay, kuatkan diri, bismillah jalan, teruskan kehidupan. Contohnya macam tu lah kan. My point is dalam tadabbur ni ataupun sesi ni guys, Nabi SAW hadapi depression. Dan ada timbul satu persoalan, adakah depression ini terkait dengan lemahnya iman? The question is apa? The answer is apa? Not directly. Okay? Not directly. Sebab apa? Dalam Al-Quran, Nabi SAW pun Allah indicate, Allah tunjukkan bahawa Nabi pun menghadapi depression. Tapi depression itu tidak sampai menyebabkan dia kelar tangan, tak menyebabkan dia depressed yang sampai berbulan-bulan tak jumpa orang dan sebagainya. Dan Nabi SAW dia depressed bukan sebab kita depressed, tapi Nabi depressed sebabkan kita, umat dia ataupun kaum Quraisy ketika itu tidak menerima dakwah yang Nabi SAW sampaikan. So, macam mana kita nak move on daripada depression? Macam mana kita nak move on daripada depression ni? Number one, sangat penting. Depression, yes, dia ada tahap dia ada stages yang sampai ke teruk tu memang sampai ke tahap kalau dia perlukan ambil ubat dan sebagainya. Tapi jangan pada peringkat awal kita rasa macam kita tengah sedih, kita tengah down, kita ada ujian. Jangan induce diri kita. Jangan dorong kita dengan mengatakan aku tengah depressed ni. So bila macam tu kita akan bertambah depression yang kita alami. Tapi apa yang kita kena buat apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Melihat dunia ini semua adalah perhiasan-perhiasan. Apa yang kita dapat ni bukan kekal lama, tapi hanyalah perhiasan. Apa maksud perhiasan? Dulu waktu zaman abang lah, PS2 ni sebagai satu benda yang wow. Orang ada tu kira macam hebat lah kau, aku sembah kau lah. Macam tu lah. Aku pergi rumah kau nak main PS2. Hari ini korang pandang PS2 macam mana? Lopek gila kan. Lopek. Antik. Okay, antik kan. Antik. Boleh lah antik. Tapi the point is kat sini adalah perhiasan tu it comes and go. Kan? Kehidupan kita, ujian yang kita alami dia akan datang dan dia akan pergi. Yang penting adalah bila mana kita lalui ujian-ujian kita, adakah kita lalui dengan ahsanu amala, iaitu sebaik-baik amal. Adakah kita cuba untuk memastikan dalam keadaan apa jua situasi kita masih lagi maintain diri kita dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kita buat amal soleh, dalam keadaan kita tak terjerumus dalam dosa. Ada orang yang depressed dan end up dia buat maksiat, dan itu tahap yang Allah tengah uji lah. Bila mana sedih, apa yang kau nak buat? Nak buat jalan baik ke? Nak buat jalan susah? Bila kau tengah hadapi ujian ataupun dosa, kau nak tambahkan diri kau dengan dosa ke, ataupun cepat-cepat cari circle, cepat-cepat cari suasana yang boleh tambahkan, naikkan semangat kita, kembalikan harapan kita kepada Allah. Dan ini sebenarnya antara sebab juga buat YQC. Kita nak supaya kita semua ni yang sedang hadir ni, yang sedang live ni, sedang bersama ni, basically kita ada rasa tenang. Kita rasa bukan aku seorang je hadapi masalah ni. Dan kita nak rasa bahawa masalah yang aku hadapi ni Allah SWT sedang jawab dalam Quran. Nabi SAW sedang hadapi. Dan apa yang Nabi buat, kita nak buat. Dengan bila buat benda tu, kita dapatlah jalan keluar tu, jalan pulang tu, insyaAllah. Alright. So message ataupun nak concludekan sesi ringkas YQC ni, sebab tengok baru Amirul baru masuk. Selamat datang Amirul. Ya, selamat datang. Dia pula selamat datang. Alright. Adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saja gurau tadi. Okay. So basically untuk nak concludekan untuk Amirul yang mungkin baru join, kita ada cerita berkaitan dengan depression lah basically hari ni. Dan depression ini salah satu fitnah Dajjal ke, bukanlah fitnah Dajjal, tapi ujian yang kita alami pada zaman fitnah Dajjal ni What is the most important thing bila mana kita hadapi benda ni ataupun kita nak jauhi daripada perkara ini? Realize that apa yang kita ada kat dunia adalah perhiasan. Dan end up untuk kita nak lalui fasa-fasa kehidupan, ujian ke semua tu, kita kena buat dalam keadaan ahsanu amala. Buat yang sebaik-baik amal kita. Always find the correct way, the correct decision. Bila mana hadapi kesedihan, cari bantuan. Bila hadapi kesedihan, cari circle yang boleh menyebabkan kita rasa seronok balik tu. Rasa terinspirasi, rasa semangat untuk teruskan kehidupan sebagai hamba Allah tu. Ini yang abang nak sama-sama kita
duduk dalam circle ni. Rasa macam sesi pertama mungkin kekok lagi, ramai mungkin segan-segan lagi. Tapi macam Haras, macam Jo, macam Amir, macam siapa lagi? Rajo, Amir, Jokot. Diorang ni Rahman. Lupa Rahman. Sorry Rahman. Macam Rahman ni antara orang-orang yang dah mungkin boleh cerita dengan korang macam mana pengalaman YQC. Sebab dah mungkin setahun ikut YQC. Dan harapnya circle-circle macam ni dia akan bantu kita bersama-sama masuk syurga sama-sama, insya-Allah. So itu je harapan yang tertinggi. Whatever happens in your life guys, depression ke, anxiety ke, ingat dia bukanlah maksudnya kena ingat Allah sahaja, tapi bila mana kita ingat Allah tu sedikit sebanyak ataupun banyak, dengan bantuan Allah SWT tu dia akan bantu kita lah, bantu kita harungi kehidupan kita tu, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Thank you guys sebab sudi bersama. Rasanya ini sesi yang paling ramai yang join sesi YQC. Minta maaf lah kalau jarang-jarang tegur ataupun update. Itulah, kalau boleh sama-sama kita meriahkan grup tu. Dan harapnya masa-masa macam ni sesuai lah untuk semua dapat join. Pukul 10 macam tu. Rasanya time ni lah korang paling aktif sebenarnya kan. Tapi kita cubalah untuk masa-masa setiap minggu buat sitting macam ni. If you guys are interested nak join lagi, datang. Kalau tak nak, istighfar, leave group dengan ucapan bismillah. Macam tu lah korang. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat untuk orang lain join, ajaklah dia orang sekali. Alright? Mungkin ada nak open, ada apa-apa yang nak tambah ataupun ada apa-apa yang nak ditanya. Bang. Silakan. Ada sikit lah. Yang pasal kan abang dah buka pasal depression kan. Okay. Psikologi. Saja Apa? Ni nak recall balik surah Al-Kausar lah. Kan bila Nabi ditimpa ujian kan, Allah kata ingat balik kan banyak nikmat kan. Jadi tu lah, bila kita ada masalah tu, kita ingat nikmat Allah banyak bagi kan. Nikmat kita hidup tu pun dah cukup besar. Sebab kalau kita betul belajar macam mana badan kita berfungsi ni, kita tahu lah betapa rumitnya, betapa banyak benda yang berjalan dalam badan kita yang berfungsi. So itu pun sebab saya dah cukup banyak nikmat yang kita dapat. Subhanallah. Menarik kalau menarik Amir bawa topik surah Al-Kausar. Surah Al-Kausar tu pun salah satu detik kehidupan yang Nabi SAW sangat sedih lah. Dan akhirnya Allah ingatkan dalam keadaan sedih tu, ingat inna a'tayna kal kausar. Banyakkan ingat yang bahawa sebenarnya di sebalik satu ujian yang kita hadapi, banyak nikmat yang Allah bagi. Yang kedua adalah fasalli. Allah tak kata fashkurli, tapi Allah kata fasalli. Solat guys. Solat ni peranan yang sangat besar, tapi malangnya kita tak ambil betul sebagai satu benda yang enteng. So harapnya dari sesi YQC ni bolehlah share sikit-sikit macam mana kita nak jadikan solat tu sebagai satu benda yang recharge untuk diri kita semua, insyaAllah. Alright, thank you Amir. Satu penambahan yang sangat menarik tu. Okay, rasanya itu saja untuk kali ni. Minta maaf banyak. Abang ada sesi live IG pula. Kalau korang nak ikut, baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 10 akhir. Ada buat tadabbur sikit, korang boleh follow dekat TikTok TV, TICK Talk, TALK TikTok TV. Alright, so jumpa nanti kalau siapa nak join. Kalau tak nak join malam ni, kita jumpa minggu depan lah, macam sesi macam ni juga. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry lah kalau tak banyak sangat, boleh borak ataupun tanya soalan. Alright, thank you Ali, thank you Ali Smithy, thank you Hanif, thank you Amirul, thank you Luqman, thank you Haras, Jo, Rahman kerana sudi datang. Alright, kita jumpa nanti. Assalamualaikum. Selfie. Jap, selfie. Macam mana selfie untuk ramai-ramai? Jap. Grid. Mana grid? Change layout. Dalam tekan ni. Abang pakai PC ke pun? Tik keluar. Bangat tadi dia nak screenshot tu. Aduh lah. SS.
Cepat, cepat. Ambil kau ada keluar. Weh, Reza. Lah, Abang Zainal keluar dah cepatnya. Itulah tu. Kenapa Abang keluar cepat? Ada sikit. Osh. Saya tolong jangan. Konfesi guys. Abang Zainal kata cerita. Live pun tak start lagi. Ramai cantik lah gambar profil. Jangan. Apa saya pula jangan. Cantik dah tu. Masih. Tak ada lah. Dia ala-ala apa panggil. Ni. Weh guys, gerak dulu lah. Badan tak sihat sangat lah. Tidur awal. Okay. Thank you. Tak apa. Assalamualaikum. Kita live dulu semua. Assalamualaikum. Alam.